Kalau boleh dengar Sifu, bagi Sifu satu, satu, satu. Okey, so selamat pagi dan selamat berpuasa untuk Muslim. Okey, so hari ini sangat special. So ini first Teppanyaki Ramadan, bulan Ramadan. Okey, so hari ini Sifu nak share three words to express my feeling adalah apa? Okay, first adalah sangat happy, nombor dua adalah sangat excited, nombor tiga adalah sangat kita kata apa? Sangat looking forward lah, something good will happen. Ada banyak benda yang baik akan berlaku. Okay, so kita semua tahu kita sudah masuk bulan Ramadan, okey. So bulan Ramadan adalah satu bulan yang suci lah, bulan suci. So bermakna kita ada something lah bagi mereka yang belum join forever. Okey, ramai prospek kita lah. Inilah satu peluang, peluang yang baru. Ramai yang mungkin sedang tunggu tau. Tunggu peluang ini muncul di depan mereka. So bulan Ramadan adalah bulan yang paling sesuai lah, paling sesuai datangnya peluang yang baru dan juga bulan yang akan train kita lebih istiqomah, lebih bersabar, okey. Dan juga dia bukan satu bulan yang apa tahu, yang apa, yang bagi kita jadi cari alasan ke, nak malas ke, apa ke, no. So, ya orang kena semua faham di Malaysia dia sangat special di Malaysia sangat special ada orang dia salah faham. Ada ramai yang salah faham termasuk tahun baru Cina pun sama yang bagi mereka yang menyambut tahun baru Cina pun mereka salah faham mereka rasa tahun baru Cina adalah untuk mereka boleh jadi malas, boleh relax, you faham tak? Okey, sebenarnya bukan itu adalah satu sama jugalah dengan raya, dengan bulan Ramadan. Dia adalah satu bulan yang bagi kita buat apa? Persediaan untuk menyambut something yang lebih baik. Okey, itu sebab ramai orang kata bulan Ramadan itu adalah bulan rezeki. Okey. So di sini Sifu nak ulang lah Sifu nak ulang satu cerita. Satu cerita yang cerita anak dengan kura-kura. So kita semua tahulah ini cerita sejak kanak-kanak kita sudah dengar. So ada satu perlumbaan, satu perlumbaan. So anak dengan kura-kura mereka berlumba lah. So bila itu anak dia sangat laju, dia lumba dia sangat laju, so dia rasa relax dia tengok. Itu kura-kura masih jauh lagi so dia boleh tidur lah. So dia pun tidur di bawah pokok, okey. So lepas tu akhirnya siapa menang? Kura-kura yang menang, betul tak? So kura-kura yang menang dia sejak kanak-kanak lagi dia sudah bawa satu mesej yang sangat jelas tau. Macam apa Sifu cakap tadi, okey? So kura-kura dalam otak dia kenapa dia boleh menang tau? Dalam otak dia, dia tahu ini satu peluang. Dia macam bulan Ramadan bila bulan Ramadan datang itu adalah satu peluang. So dia akan fikir itu peluang saya. Dan apa dia buat? Dia sangat istiqomah tau. Dia walaupun dia lambat, okey? Tapi dia sangat istiqomah. Dia rasa saya mesti sampai ke garis penamat. Dia tak macam anak anak dia sudah rasa macam bulan Ramadan dia rasa I boleh relax kejap. So dia ada alasan itu kura-kura masih jauh atau kerana I berpuasa dia banyak alasan So itu sebab dia jadi lambat, dia jadi malas, okey? So dia tidur bawah pokok lah. So bila tidur bawah pokok so akhirnya kura-kura sudah menang. So hari ni apa yang Sifu nak bawa mesej dekat sini kita kena belajar sikap itu kura-kura masa perlumbaan itu. So dia ada apa? Dia nampak itu peluang baru. Peluang baru muncul depan dia. Dan dia nampak apa? Dia nampak rezeki. Dia boleh menang tau. Dia boleh menang itu rezeki dia. So apa yang dia perlu buat adalah dia kena bersabar, dia kena istiqomah. So terus
walaupun dia tak boleh lari, tapi merangkak saja pun dia tuk 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 tuk, betul tak? Dia sangat istiqomah dia. Okay? So akhirnya dia boleh berjaya. Okay? So ini sangat penting. Especially pada zaman sekarang. Zaman sekarang Sifu tak nampak apa sebab semua FBO kita boleh gagal lagi. Tak mungkin kita boleh gagal lagi sebenarnya. So you bayangkan so zaman 27 tahun yang lepas bila Sifu mula dalam bisnes ini. Sifu main lead lah. Kalau ada 100 orang Sifu sangat sayang itu lead tau. Sifu tak berani tau. Tak berani cepat-cepat buat semua. Because kita nak pastikan pastikan menang baru kita buat tau. Because kenapa? Sangat limited. Lead Sifu sangat limited, okay? Tapi sekarang dengan adanya sosial media, lead dia jadi unlimited tau. Unlimited. Walaupun ada orang dia mula contoh ramai yang buat video TikTok ke apa ke, okay, Facebook ke. So bila you buat benda ini, so mungkin you punya lead tak banyak. Lead tak banyak, mungkin satu hari ada 3 ke, ada 4 ke, ada 5 ke, okay. Tak banyak. Tapi anda pun perlu bersyukur. Kenapa? Kerana kalau dibanding dengan zaman Sifu, mana ada tiap-tiap hari ada 3 sampai 5 lead. You tak ada. You tak ada. So bila Sifu ingat balik, bagaimana Sifu buat tau. Dulu walaupun lead sedikit, tapi Sifu pun boleh untung 1 juta tau. You bayangkan apa yang kita buat sebenarnya, apa yang kita buat betul zaman yang dulu. Siapa nak tahu, tulis saya dalam chat room. Siapa nak tahu apa yang Sifu buat betul? Zaman dulu tau. Walaupun lead tak banyak, tapi Sifu masih boleh untung 1 juta. Dalam tak sampai 5 tahun tau. So, siapa nak tahu apa yang Sifu buat betul? Zaman itu. So, zaman sekarang, kalau nak jadi jutawan, sebenarnya you punya kebalang galian, you punya potensi lebih mudah tau. At least lebih mudah 3 sampai 5 kali ganda. Lebih mudah. Anda boleh jadi jutawan. Banding dengan Sifu zaman 27 tahun yang lepas. Okay, so Sifu bagi tahu kamu semua di sini. You tulis saya, okay? You nak tahu, Sifu bagi tahu. So, apa yang Sifu buat betul, zaman dulu, so kita tak guna tau. Kita tak guna sosial media tau zaman itu. So kita tak boleh tau. Kita tak boleh buat secara besar tau. Kita tak boleh buat macam kita punya GP. Wah, 1 kepada berapa? Kepada 700 orang. Seorang kepada 1000 orang. Kita tak dapat buat itu tau. Tak dapat. Kita hanya boleh kumpul mungkin dalam 5 ke 10 orang ke, atau kita do one to one. So macam Sifu buat Sifu buat zaman dulu, Sifu buat one to one. Banyak Sifu buat one to one. Banyak. Ini cakap benar, Sifu cakap. Sifu tak ada buat 1 to 10 pun tak ada tau. 1 dengan 10 pun tak ada. Semua one to one. Dan Sifu susun dari pagi sampai malam. Okay? Walaupun Sifu masih kerja, Sifu masih part time lah, masih kerja dekat bank. Masih kerja lagi. So Sifu Sabtu Ahad Sifu tak ada rehabnya tau. Tak ada rehat. So Sifu buat apa? Sifu buat one to one. Dari pagi sampai ke malam. So satu hari Sifu boleh jumpa dalam 5 prospek. Because kita bukan jumpa satu tempat tau. Sifu kena travel. Okay, so itu mula Sifu buat kita travel. Pergi Subang, lepas tu pergi Shah Alam, lepas tu pergi Sedang, lepas tu pergi Kuala Lumpur. Kita travel tau, jumpa orang. Itu sebab one day maximum tau. Maximum Sifu boleh jumpa 5 orang saja. 5 orang. So lepas tu kita buat macam ini. So itu closing rate dia sangat bagus. Because one to one, bila one to one kita ada two-way communication. Two-way bermakna dia kena dengar lah. Dia depan saya apa soalan dia terus tanya. Terus dia tanya tau. Tanya, kita jawab. Tanya, jawab. Tanya, jawab. Faham tak? So kita buat macam ni. So kita punya closing rate sangat tepat. Sangat tepat. Dalam 5 orang,
5 orang kita boleh close I mean 3 4. 3 4. Itu pun bergantung kepada GPU lah, sudah tajam, okay? Kalau GPU tak tajam pun, you masih fall under no, yes. You masih ada 5 orang, you masih boleh dapat 1 orang. So, itu kira bagus. Kalau you tanya Sifu, kira sangat bagus. Itu zaman Sifu buat. One day, 5 case. So, lepas tu Sifu jadi pandai lah. Sifu jadi pandai. Sifu tak mau travel banyak. Tak mau bazir masa atas kereta banyak. So, Sifu pilih satu tempat. Sifu jemput mereka datang. So, Sifu boleh jemput sampai 8 orang. 8 orang ke tempat yang sama tau. Contoh Sifu pilih KFC Sea Park. Example dekat Sea Park Petaling Jaya. Sifu ada jumpa satu tempat yang sesuai. Contoh KFC lah. Atau sekarang banyak kafe. Dulu tak ada kafe. Itu sebab kita buat dekat fast food tau. Dekat itu KFC ke McDonald ke ini tempat tau. Itu aircon percuma. Aircon percuma, meja percuma, kerusi percuma. Kita pinjam itu tempat saja. Kita order mungkin satu set. Lepas tu kawan datang, kita buat dekat sana whole day. Okay? Sampai mereka halau kita. Dia tengok, wah, you duduk satu hari dekat sini, wah, guna aircon kita, guna kita main meja, dia halau kita. Tak apa. So, kita buat, kita melalui semua ini tau. Sifu melalui semua proses ini. Okay? So, Sifu jumpa satu tempat, Sifu jemput orang. Dari pagi sampai malam jemput. 1,5 jam seorang. 1,5 jam. Macam mereka datang klinik tau. Jumpa doktor. Jumpa doktor. Sifu jadi doktor. Duduk sana. Masuk. Kita cek dia punya tekanan, cek dia semua. Dia macam jumpa doktor lah. Lepas tu kita bagi ubat dia. Bagi dia sign member. Ini ubat untuk orang poket kosong. Dia tak ada duit. So, dia jumpa doktor, doktor ajar dia macam mana nak buat itu poket ada duit. Faham tak? Kita buat macam itu. So, bila Sifu banding dengan orang zaman sekarang, so ramai yang suka, dia bukan tak ada lead tau. Dia lead banyak. Lead dia banyak, tapi kesian lah. Sifu tengok sangat kesian. Kenapa? Kerana mereka tunggu. Mereka tunggu apa? Mereka tunggu GP. Tunggu apa? Tunggu hari Rabu. Tunggu hari Ahad. Tunggu apply bila buat GP. So mereka tunggu. Lepas tu tunggu itu satu hal tau. Tunggu itu satu hal. Lepas tu bila you hantar ramai orang masuk GP contohlah I dapat lead dalam 50 orang. So I hantar 50 orang masuk dalam GP. So Sifu nak tanya kamu lah, macam mana you boleh tahu ini 50 orang mereka ada concentrate dengar GP? Sifu nak tanya kamu, bolehkah you tahu tak? Bolehkah you tahu itu orang yang you hantar ke GP, mereka duduk sana diam-diam, mereka dengar you itu GP? Bolehkah tak boleh? Boleh tak? Bolehkah you confirm mereka dengar? Atau mereka hanya buka saja lepas tu mereka pergi buat kerja lain? You kena fikir tau. So ramai, Sifu bagi tahu kamu semua di sini, ramai mungkin mereka bukan duduk dekat itu laptop. Atau mereka concentrate dengar tau. Ramai tak ada. Mereka buka saja, lepas tu mereka buat kerja, berbual-bual, cakap dengan orang. So banyak mereka miss tau. So you tahu tak, kalau GP kalau dengar-dengar ada separuh you miss dia sudah jadi tak berkesan. Itu sebab kenapa closing sangat rendah. Itu closing mungkin sampai less than 10% tau. You hantar 20 orang mungkin baru tak sampai 2 orang sign up. Bukan itu GP tak bagus tau. You jangan salah faham. You jangan ingat, oh itu GP tak bagus. Oh itu MDM adanya GP tak cukup hebat. Ya wrong. Kalau MDM GP semua hebat. Yang masalah dia adalah orang yang you jemput. Walaupun you nampak nama dia, tapi dia tak dengar. Atau dia tak masuk langsung tau. Tak masuk. You jemput, you sudah hantar jemputan. Tapi dia tak masuk langsung. So itulah yang menyebabkan kita walaupun banyak lead. Banyak kita dapat lead. Tapi you pun tak berjaya seperti Sifu zaman dulu tau. You tak berjaya macam Sifu zaman dulu. Walaupun Sifu lead tak banyak. Tapi Sifu lead sangat tepat. Semua Sifu kena.
Sifu buat apa? Sifu buat one to one, one to one, one to one. Sangat rajin. One to one, one to one. Kalau satu hari, bayangkan kalau satu hari Sifu boleh close satu VIP. Satu VIP tau. So, 30 hari, Sifu close 30 VIP. Dengan cara Sifu. One to one, one to one, one to one. You tahu berapa berapa untung Sifu dapat? 30 VIP. Sifu sudah dapat 5 angka. So, satu hari kalau Sifu jumpa 5 orang, kalau satu orang 1 jam, 1 jam lah. Satu jam lah, ya, 1 jam. Okay, atau 2 jam lah. Paling maksimum 2 jam lah kita jumpa dia. So, kalau 5 orang, kita buat 10 jam. 10 jam satu hari ya. Kita kerja. Okay, 10 jam satu hari. So, kita 1 bulan boleh dapat 5 angka tau. Bagus ke tak bagus? Sifu nak tanya you, bagus ke tak bagus? You sekarang you dekat luar, you kerja. You kerja 10 jam, you boleh dapat lah 5 angka. Sifu tanya you, you kerja untuk orang lain dekat luar. Makan gaji. You pun buat 10 jam. You buat 8 jam tak cukup, you tambah lagi OT 2 jam. You buat cukupkan 10 jam. Boleh ke you dapat 5 angka tak? You tak boleh dapat. Tapi dengan cara Sifu ini, confirm you boleh dapat 5 angka dah. I cakap 5 orang, hanya 1 VIP kita dapat. Mesti kena Mia. Sifu bagi tahu you. Kenapa? Because kalau you tak nak belajar GP, Sifu sudah bagi tahu 5 langkah. So kalau you tak nak ikut, itu langkah nombor 2. 7 sampai 14 hari mesti kena hafal GP. You tak nak ikut, you hanya bergantung kepada GP besar. Tunggu upline, tunggu GP, tunggu Rabu, tunggu Ahad. You jangan salahkan siapa-siapa. Dengar, you jangan salahkan siapa-siapa. Oh, Sifu, I ikut tapi kenapa I tak dapat 5 angka? You hanya kena salahkan diri sendiri saja. Tak mungkin you dapat bisnes Sifu ini, you buat dengan macam ini, sangat rajin punya cara, tak mungkin you tak boleh capai 5 angka. Ini yang Sifu buat betul zaman dulu. Tapi sekarang dia bagus apa tau? Sekarang dia bagus, kita tak perlu cari lagi fast food ke cafe, tak perlu. Kita duduk rumah saja, kita even buat Zoom satu one to one Zoom dia pun tak boleh lari because dia sama you Bila you tanya soalan, dia kalau dia tak jawab you tahu dia sudah tak ada dekat sini. One to one. Dia tak dapat lari Dia mesti duduk sana dengar you cakap. Dengar, sangat concentrate dengan you cakap. You pun boleh buat 5 kali. Duduk rumah saja. Macam Sifu duduk rumah, Sifu buat Zoom, 1 hari 5. 5 Zoom. Setiap saat, ini you boleh buat lebih singkat. Kenapa you tak perlu travel? Orang pun tak perlu travel. Semua hanya duduk rumah, tekan dengan jari saja, masuk Zoom. So, kita buat mungkin 1,5 jam. 1,5 jam, 1,5 jam, 1,5 jam. Kita boleh buat 5 slot ke, 6 slot ke. Faham tak? Kita buat ini. So, you cuba tengok. Okay? So, ini adalah yang pertama. Sifu nak bagi tahu you percentage yang sangat tinggi you boleh closing. So, number 2 adalah apa? Number 2 adalah duplication. Okay? Duplication. So, apa itu duplication? Duplication itu adalah bila kita buat one to one, contoh kalau Tio, contoh Tio lah. Contoh sekarang Sifu punya prospek adalah Tio. Tio So, bila Sifu buat dengan Tio, Sifu cakap dengan Tio. Cakap tau. So, one to one tau dengan Tio. So, bila Sifu close Tio sebagai VIP, so, Tio dia tahu cara tau. Dia tengok, oh, Sifu boleh buat macam itu So, dia ada idea tau. Dia terus ada idea, I nak belajar GP. 7 sampai 14 hari. Okay? I nak belajar. Lepas tu, dia pun dia tahu, I boleh jemput orang one to one. Nampak tak? So, dari segi duplication, so, Tio sudah nampak cara tau. Nampak cara macam mana kita buat. Okay. Tapi you bayangkan kalau hari ni, Sifu jemput Tio masuk ke GP besar. So, Tio dengar. Sangat best business ini So, Tio sign jadi VIP. Tio sign jadi VIP. Sifu nak tanya, you rasa Tio tahu nak buat macam mana tak? Sifu nak tanya you.
Walaupun Teo sudah sign VIP tau. You tahu tak selepas itu Teo tahu buat macam mana tak? Dia tak tahu. Betul tak? Dia hanya tunggu. Wah, tunggu macam mana I mau jemput orang masuk GP Dia punya otak hanya fikir, okay, nanti tak apa. I sign up dulu, I cuba produk dulu. Betul tak? Lepas tu tengok bila ada GP besar ke, okay, baru I buat. So you nampak itu proses sudah delay. Itu proses sudah slow down. Kenapa? Kerana monkey see, monkey do. Bila Sifu buat, prospek Sifu pun akan tengok tau. Dia akan tengok cara Sifu buat. So kalau Sifu buat one to one, so Teo rasa, okay, itu cara yang betul, dia akan ikut one to one. So lepas dia VIP, dia terus prospecting, terus dia jemput orang one to one. Okay, one to one. Terus kita boleh buat. Tapi kalau dia masuk kerana GP besar, dia akan tunggu. Dia percaya apa Sifu cakap. Okay? Ya, you believe. You percaya apa Sifu cakap. Okay? Teo akan menunggu. Dia tunggu. Faham tak? So that's why kenapa Sifu sudah jumpa sebab ini. Kenapa sekarang kita punya FBO lead walaupun banyak, okay, tapi dia punya sisi kalah kepada Sifu. Kalah kepada Sifu zaman 27 tahun yang lepas. So kalau hari ini you ada lead yang banyak, you ikut apa yang Sifu buat. You ikut apa yang Sifu buat zaman dulu, okay, you mesti boleh menang Sifu. Confirm. Confirm kenapa? Because you lead banyak. You tak takut habis. Sifu punya lead takut habis. Sifu tak ada tambahan tau. Tak ada. Setiap hari ada 3 orang, ada 5 orang isi sewihat, ada berapa orang masuk. Tak ada. Faham tak? So kalau you ada, you kena cepat susun. Buat. Okay, kalau you banyak sangat, ada orang dia punya video sangat viral. So mungkin dia ada masuk dalam 50 orang, 100 orang. Okay, itu memang you tak sempat buat one to one. So itu Sifu boleh faham. So you terpaksa buat yang Zoom yang besar, 1 to 50, 1 to 100. Tapi apa yang Sifu nasihat dekat sini adalah bagi mereka yang tak ada lead begitu banyak punya, faham tak? Yang mungkin ada lead dalam satu hari mungkin 3 ke 5 orang saja. So jangan tunggu lagi, please. Dengar Sifu cakap, jangan tunggu lagi. Cepat pergi buat one to one. Kalau ada 5 terus itu same day, hari itu terus susun. Cakap, tak perlu tunggu GP besar. Cakap, kalau 5 masuk lagi terus susun. Kalau 5 masuk terus susun. Kalau mereka nak dengar yang besar, ini yang sudah dengar you cakap, kalau belum sayap, you hantar ke besar. Faham tak? Kita biarkan dia dengar 2 kali, 3 kali, tak ada harmnya. You jangan ingat setiap prospek hanya dengar sekali GP saja. Ada yang dengar 5 kali baru dia join. Siapa setuju dengan Sifu tulis yes. Ada yang dengar 5 kali. Dengar 5 kali baru dia join tau. Faham tak? So bila you cakap, you jangan risau. You cakap tak jadi, tak apa, hantar ke besar. You mungkin you punya power tak cukup, tak apa. Yang penting kita buat two way dulu, two way. Okay? Kalau power tak cukup, kita hantar ke yang besar. Mungkin siapa, Ina ke, Miza ke, Yuslida ke, okay, siapa yang cakap, oh mereka power, api sangat kuat. So mereka tolong you close. Faham tak? So ingat, pada zaman hari ini, zaman sekarang, tidak mungkin anda boleh gagal dalam bisnes Sifu ini. Okay? Tak mungkin. Tak ada sebab you boleh gagal. Hanya you salah saja. Hanya you salah saja. Salah buat, you tunggu. Tunggu sampai you gagal. Dengar apa Sifu cakap. Okay? So Sifu nak tengok, ada kemajuan, ada peningkatan dalam bulan Ramadan ini. Okay? So bulan Ramadan memang kita tak boleh buat besar-besar. Betul tak? So kita boleh buat one to one. Macam contoh, ada kawan petang, sekarang nanti habis teppanyaki, so dia senang. So kita buat, tak perlu tunggu masanya. Pukul 11:30 1, 12:30 1, 1:30 1, tak perlu tunggu. Bulan Ramadan semua free hand. Bila-bila masa you buat, malam sudah tak boleh. Ada
ada buka puasa tarawih lagi, betul tak? Itu you tak ada masa. So you ada masa one whole day, full day. That's why tak ada alasan kata, oi bulan puasa, bulan Ramadan tak boleh buat. Siapa bagi tahu you tak boleh buat? Bulan Ramadan adalah bulan rezeki yang paling banyak you boleh dapat. Untung banyak duit. Siapa sini nak untung banyak duit untuk raya Mia? Tulis saya. Siapa di sini? You nak untung banyak duit untuk raya Mia. So you kalau sekarang tak buat, you bila nak buat? Siapa nak tanya? 1 bulan lagi sudah nak raya, betul tak? Nak tukar apa? Nak tukar sofa, nak tukar baju, nak tukar curtain. You punya rumah semua you mau tukar. Nak pergi polish cantik-cantik itu kereta, itu semua perlu duit. You kalau tak buat sekarang, you mau tunggu bila lagi? Siapa nak tanya kamu, betul tak? Betul. So, dengar Sifu cakap. Jangan tunggu lagi, cepat pergi buat. Okay? So, you buat GP besar, masih kita ada hantar masuk ke GP besar. So, you tengok. Selepas 1 minggu, you check balik. Tengok. Wah, memang berkesan. So, you boleh nampak duit raya you sudah dapat. Duit raya, you sudah boleh dapat. Okay? So, Sifu hari ini, Sifu share sampai sini. So, Sifu harap semua boleh dapat manfaat daripada apa yang Sifu nampak zaman sekarang banding dengan zaman dulu Sifu buat. Sifu nampak banyak perbezaan dan juga banyak kesian itu yang Sifu nampak. Kelebihan yang ada tapi kita tidak ambil peluang. Kita tak ambil peluang. Betul, kita ada kelebihan lead tapi kita tak ambil peluang untuk dapatkan kelebihan one to one. Itu sebab kita missing. Kita hilang banyak peluang. Okay? So seterusnya, okay, Sifu nak jemput. Yes, Tio. Yes, Tio ada. Ada. Okay. Pagi-pagi Sifu, pagi-pagi semua FPO di sini, okey. Selamat bulan Ramadan, selamat berpuasa, okey, bagi yang beragama Islam ya. Baik. Sungguh-sungguh bersyukur. Okey, pertama nak bersyukur pagi ini masih berada dalam penyakit dan banyak-banyak dan banyak pengajaran dari Sifu, okey. Memang kita kena beraksi, bertindak, okey, dan jangan tunggu-tunggu saja. Kalau kita tunggu, mestilah kita kalah. Okey, memang dalam bisnes ni memang kita kena mengambil tindakan. Okey, seperti kata Sifu, kita boleh jangan tunggu untuk GEP besar, kita boleh buat GEP sendiri. Okey, kalau tak tahu tadi saya nampak banyak komen macam mana kita belajar. Okey, jumpa upline, belajar bagaimana untuk buat GEP. Okey, dan semuanya akan diberitahu. Kalau anda tak faham juga tak apa, masuk kepada GEP kita. Okey, bukan kata anda sudah jadi PC atau anda jadi VIP ataupun mana-mana pangkat, anda tak boleh join. Anda boleh join juga GEP. Tak kira lah GEP Sifu ke, GEP Kak Miza ke, Kak Ina ke, semua tu boleh join. Dari situ kita belajar. Dulu Tio pun tak faham GEP, tapi Tio belajar. Okey, belajar secara Zoom, belajar dari upline, sideline, semuanya kita boleh belajar. Yang penting di sini kita mesti cari cara penyelesaian. Jangan tunggu. Kalau you tunggu, tak ada cara penyelesaiannya. Macam tadi Sifu kata yang perlumbaan antara anak dengan kura-kura. Tio sudah pernah beritahu mengenai yang kisah seterusnya. Anak pun tak nak mengalah macam tu saja. Dia pun cari solusi nak bertanding semula. Okey, hari ini Tio tak nak bercerita, lain kali cerita lagi ya. Dan memang setiap masalahnya adanya solusi. Okey, di sini Tio nak kongsikan satu pengalaman Tio di mana lead yang saya dapat tu, okey, setiap lead yang saya dapat, okey, saya hantar kepada GEP besar. Tetapi bila lead saya ni dah sign up sebagai seorang PC ahli biasa, Tio akan buat GEP sekali lagi dengan mereka. Kenapa? Nombor 1, masa mereka ke GEP besar, bukan semua mereka yang faham. Okey, bukan semuanya apa yang diberikan dalam GEP yang besar-besaran tu semua dia faham. Dia hanya faham sedikit-sedikit saja. Bila Tio buat satu lagi GEP yang lebih teliti, di mana kita sebab one to one, dia boleh tanya soalan.
Soalan yang dia tak faham, dia boleh tanya dan Tio boleh terangkan dia untuk beritahu dia bagaimana dan juga apakah manfaat tujuan kita berada dalam platform ini. Dan dari situ, syukur, sangat syukur dan percaya pada Tio melalui GEP yang saya buat selepas mereka sign sebagai ahli biasa. Saya ada seorang PC, terus saja pada GEP saya dengan dia one to one, dia terus upgrade VIP. Kenapa? Kerana dia sudah tahu, dia sudah faham dan dia lebih jelas platform kita, bagaimana kita menjalankan bisnes kita. So dia terus saja sign up, okay? Dan satu berita baik untuk anda semua, okay? Sangat syukur juga dalam bulan Ramadan ni memang bulan yang dapatkan banyak rezeki ya. Semalam saja seorang PCI, okay, ahli biasa saya juga kata dia boleh upgrade, okay? Upgrade terus kepada VIP dan pagi ni dia hantar pemberian starting pack tu kepada Tio. Dia sudah upgrade VIP. Saya tak tahu dia ada di sini atau tidak. Encik Nazib dia terus juga lepas GEP dia kata tak boleh lah, I tak boleh tahan. Memang bisnes ni, inilah bisnes yang saya nak ceburi, dan dia terus upgrade kepada VIP. So percaya pada dia bahawa jika kita buat one to one GEP, walaupun dia sudah pernah mendengar GEP dalam grup besar, tetapi keberkesanan dia memang berlain. Dan untuk anda yang tak tahu GEP, jangan takut. Kita belajar dan gunalah cara anda untuk mempersembahkan ataupun mempresentkan GEP anda kepada lead anda. Itu sangat penting. Dan yang ketiga, yang Tio nak sharekan di sini ialah bila kita dalam bisnes ni, niat kita bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Untuk Tio, niat Tio adalah untuk membantu mereka yang tidak sihat. Dan jika anda lihat pada zaman sekarang, ramai orang dekat luar tu memang tak sihat. Baru-baru saja, bila Tio berada dalam satu perjumpaan di mana baru sekolah bermula kan, sebab Tio ni PIBG sekolah. So Tio pun pergilah kepada sesi persekolahan baru untuk tingkatan 1, di mana Tio berjumpa dengan orang ramai dekat situ. Dan di sana, Tio dapat mengetahui dalam sembang-sembang, bila kita sembang-sembang, dia beritahu kita bahawa dia tak boleh makan seafood. Tahu tak kenapa tak boleh makan seafood? Orang yang tak boleh makan seafood, sama ada dia allergic ataupun dia ada masalah gout. Kawan I ni, dia ada masalah gout. Dalam kita punya sembang-sembang, dia kata dia ada masalah gout sejak dia 36 tahun. Sekarang dah 40 lebihan. Dah lebih daripada 5-6 tahun dah. Itulah peluang untuk kita untuk memperkenalkan bahawa produk kita ni memang ada produk untuk merawatkan penyakit gout. Dan banyak, di sini, Tio nak tegas di sini bagi orang yang baru dekat sini ni, adakah anda ada Telegram, BOI kita? Telegram tu sangat berguna. Guna saja Telegram, konten-konten dalam tu, testimoni dalam tu. Ramai yang datang beritahu Tio. Ahli biasa Tio juga. Dia kata, Tio, mana I nak dapatkan konten ni, mana I nak dapat testimoni. Semuanya kita sudah berikan. Semuanya kita ada di Telegram BOI. Baik tak? Kalau baik tu type 1. Kalau baik tu type 1. Kita semua berikan. Yang pentingnya anda menggunakan semua fasiliti ini. Baik. Lepas saya mendengar dia ada macam tu, terus saya dari Telegram tu saya cari semua testimoni, semua yang berkaitan dengan gout tu, hantar kepada dia. Saya kata, you tak payah risau. Tio ada solusi. Dia kata saya tak nak ambil ubat lah. Kawan ni kata dia tak nak ambil ubat. Kenapa? Dia kata ubat nanti rosakkan buah pinggang dia. Saya kata tak apa. Tio ada satu yang bukan ubat tapi yang suplemen semula jadi aloe vera. Dan juga produk kita, minyak ikan kita memang dapat membantu mereka dari segi penyakit gout. Itu sangat-sangat baik. Itu sebabnya macam kata Sifu, tak mungkin bisnes kita ni tak boleh berkembang. Tak mungkin bisnes kita ni tak boleh menolong anda untuk mendapatkan keuntungan. Sebab dekat luar tu ramai yang sakit. Bukan sakit poket saja, tapi yang sakit-sakit kesihatan.
yang memang kita boleh tolong. Dan yang sakit poket pun lagi kita boleh tolong. Itu sangat penting. Itulah kita kena cari solusi. Kita jangan tunggu. Ramai. Sorry kalau Tio kata macam ni. Ramai di antara yang baru join ni nak tunggu upline, tunggu sifu, tunggu ini, tunggu itu, nak dapatkan solusi. Tetapi memang solusi kita dah bagi dah. Cuba anda kena pergi explore. Kita kena ambil tindakan. Kita kena berusaha. Sebab yang berusaha, yang lepas tu yang dapat tu siapa? Kita sendiri yang dapat. Keuntungannya bukan keuntungan kepada Sifu atau kepada Tio, tetapi keuntungan kepada anda sendiri. Itu sangat-sangat penting. So pada hari ini, okey, semuanya kita mesti bertindak. Sama ada kita bertindak belajar, sama ada kita bertindak untuk berjumpa orang, sama ada kita bertindak untuk menolong orang dari segi kesihatan ataupun keuangan, itu sangat penting. Okey? Baik, itu sahaja perkongsian pagi Tio ni. Balik kepada Sifu. Thank you. Okay, thank you Tio. Nanti kita kasih applause. Applause dulu. Okay. So, thank you Tio punya sharing. Banyak manfaat hari ini masuk boleh dengar banyak sharing tapi hari ini macam tak ramai orang angkat tangan semua kena semangat sharing. So, okay. So, seterusnya okay, Sifu nak jemput. Yes, Aira Halim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. InsyaAllah. Itulah tengok pagi Sifu. Ya, tengok tak ramai yang angkat tangan. Masya Allah. Jadi hari ni Aira just nak share lah kan. Nak share Aira okay? Waktu kecil-kecil dulu kan. Kita kan selalu pergi sekolah kan. Lepas tu sekarang ni Aira first time hantar anak pergi sekolah. So Alhamdulillah ni hari kedua. And jadi Aira tengok dekat sini, okay? Dia punya sekolah tu naik tangga kan. Jadi jadi ibaratnya kita punya proses ni, kita punya nak berjaya tu sama juga macam kita nak naik tangga. Kan? Jadi macam awal-awal kita macam tak yakin kan nak naik tangga tu. Betul tak? Macam anak Aira pun hari pertama dia macam tak tahu nak buat apa kan. Nak duduk dekat bawah tangga tu cakap pergi naik kan. Tapi dia tunggu juga. Tapi bila hari kedua dia dah duduk dekat tangga yang kedua pula. Lepas tu dia tunggu kan. Tapi kata kita nampaklah dekat situ kan. Dia satu proses. Okay? Jadi bila kita orang kata bila kita nak berjaya kan, kita memang awal-awal kita tak tahu. Betul? Kita tak tahu kan. Tapi kita akan belajar daripada Sifu, daripada semua yang dah berjaya. Jadi bila kita dah dapat, okay, sebenarnya once kita dah naik ke atas tu kan, kita dah nampak wow, bestnya dekat atas ni. Betul tak? Ramainya jutawan dekat atas ni. Ya Allah, jadi bila kita nak berjaya ni macam tu juga. Kita mesti kena, aku nak juga sampai ke atas sana. Aku nak duduk dalam kalangan mereka yang berjaya kan. Semua duduk dalam kata kelompok jutawan. Kan? Jadi kita kena ada azam tu. Sebab Aira dulu waktu sekolah, memang tak pandai. Tapi ayah ni selalu dia buat perumpamaan macam tu. Dia kata, kita nak berjaya ibarat kita naik tangga. Kan? Jadi kalau ada orang kat bawah dia cakap kau tak boleh kan. Tapi kita tak ada dengar. Kita jangan dengar. Kita teruskan panjat naik tangga tu. Sampai kita dah sampai dekat atas, kita akan tengok. Ya Allah, banyaknya yang best-best kan bila kita dah sampai ke atas. Betul tak? Kan? Kalau kita nak tengok view kan. Kita dah sampai ke atas, kita tengok ya Allah cantiknya kan. View semua. So sama juga bila kita nak berjaya, itulah proses dia. Okay. And then kata bila bila kita duduk dekat BOI ni, banyak sangat ilmu kan yang kita dapat daripada Sifu direct kan, daripada leader-leader lain. Jadi kita kena ambil peluang tu. Okay, kita pun kena tanam dalam diri kita yang kita pun boleh juga capai macam diorang juga. Jadi jangan ada apa-apa pun yang kita rasa tak best ke, yang kita rasa kita tak boleh ke, kita kena lawan perasaan tu. Lebih-lebih sekarang dah bulan puasa kan, susah nak puasa semua. Jadi orang kata bila bulan puasa ni lagi banyak peluang untuk kita kata capai apa yang kita nak. Ambil peluang ni. Dan Aira ada terbaca lah satu kisah ni. Dia kisah dia. Aira cerita sikit
kalau kita dapat jemputan kan, so kita dapat minum dekat Istana Raja, walaupun sampai dekat istana tu, kita cuma dijamu secawan kopi je, tapi bila kita balik daripada istana tu, kan kita akan rasa bangga kan. Rasa gembira sangat-sangat sebab yang jamu kita tu adalah raja. Kata minumannya pula dekat istana. Jadi kita akan ulang-ulang cerita kan. Yang kita ni pernah minum dekat Istana Raja. Kita rasa syukur sangat-sangat, best sangat-sangat kan dipilih. So sama juga macam kat Forever ni, bila kita dah dapat apa capaian semua kan yang Forever bagi, kita rasa syukur sangat dipilih. Okay? So kat kisah ni tu secawan kopi kan. Untuk umat Islam kan. Yang beri segalanya selama ni adalah Allah. Okay? Bukan raja, bahkan dia adalah raja kepada segala raja, yang maha kaya, yang tidak pernah miskin, yang maha pengasih, yang maha pemberi, yang maha besar, yang maha mulia, yang kerajaannya tidak akan pernah rusak apatah lagi bubar. Yang maha berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi kalau kita betul-betul faham siapa yang beri kita makan kan, siapa yang beri kita minum, bagi rezeki, tak pernah kurang kan, adalah Tuhan kita. Jadi raja kepada segala raja. Jadi bila Aira baca ni kata Masya Allah memang betul sangat ya. Sebab bila kita kenal raja yang agung, kan, yang sebenarnya raja yang agung itulah yang gembira bila kita minta dia akan bagi. Dia gembira nak bagi kita. Jadi kata apa pun yang kita buat, kita memang kena yakin. Yakin Tuhan pun ada dengan kita kan. Dia akan bantu kita. Tu memang kena yakin sebab kita semua sama je. Kan? Sebab orang kata Tuhan tu dia tak pilih kasih pun. Kan, kalau kita kerja, kita bos-bos pilih kasih kan, betul tak? Dan tapi dekat sini, dan yang bestnya dekat Forever pun sama, tak pilih kasih. Siapa pun kita boleh berjaya. Okay? Jadi buat je, okay? Jangan fikir-fikir lagi. Dan Aira nak ajak juga untuk sharing hari Sabtu ni, bersama dengan Kak Wani. InsyaAllah Aira akan sharekan macam mana nak dapat 600 cc. Okay? So pastikan hari Sabtu pagi tau, kita buat kelas pagi hari Sabtu ni. So korang join, okay? InsyaAllah kita akan share lah, okay? Untuk percutian yang pergi ke leadership Vietnam hari tu. Okay, terima kasih Ibu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, thank you. Okay, so jangan lupa Sabtu ini kita ada sharing so yang bagi Vietnam ada banyak good news, okay? So Sifa ada nampak dekat sini ada orang tanya, maaf tanya macam mana nak hilangkan rasa malu, okay? So ada Tio jawab, cepat sharing dekat Tepan Yaki. Sebenarnya practice make perfect lah. You tanya Sifu pun jenis orang yang introvert. Introvert, Sifu betul-betul introvert tau. So kalau Sifu nak host Tepan Yaki kalau dulu lah, zaman dulu Sifu mungkin kena fikir 3 hari 3 malam. Macam mana I nak berhadapan dengan 300 orang, nak host lagi, betul tak? Tapi bila kita buat, walaupun kita takut, tapi kita masih beraksi. Itu semua orang takutnya. You jangan rasa you tak sehebat orang lain. So kalau you pergi tengok orang yang buat bungee jump, okay? So you tahu bungee jump itu sangat tinggi, lepas tu ikat tali dekat kaki, lepas tu dia terjun. So kalau you pergi tengok orang yang buat bungee jump, okay, sebelum dia lompat lah, sebelum dia terjun, you pergi interview dia lah. You tanya dia, you takut ke tak takut? You tanya dia. Sifu nak tanya, you orang rasa dia jawab takut ke tak takut? Takut ke tak takut? Kalau takut, you tulis takut. Takut ke tak takut? You rasa. Kalau you pergi interview itu orang nak buat bungee jump. So mula-mula tengok dia, wah macam dia sangat berani, betul tak? Tapi bila you pergi interview dia cakap apa tau? Dia cakap, you boleh tolong saya tak? I punya kaki sudah lekat atas itu itu batu. I tak boleh gerak tau. You boleh tendang saya terjun, dia cakap. Okay?
So memang semua takut. Tapi mereka terjun. Itulah yang you rasa beranilah. So macam hari ni bila you jumpa orang, example you takut nak buka mulut. Okay, itu semua adalah konsep. Itu semua adalah kerana sikap. Kerana sikap. Okay. So kalau you sikap betul, you konsep betul, you akan jadi tak takut. Macam kalau dalam otak Sifu lah, kalau dalam otak Sifu, I rasa saya nak untung duit Tio. I rasa lah, I jemput Tio, I nak untung duit Tio. So I rasa saya akan rasa takut. Takut tau. Kenapa? Because I nak ambil duit dia. Okay. Tapi kalau dalam konsep Sifu, dalam otak Sifu, Sifu rasa saya nak tolong Tio. Saya nak tolong Tio tau. Because Tio perlu satu peluang, I nak explain ini peluang bagi dia. So I punya konsep sikap dalam tak sampai 2 saat terus dia ubah. On the spot tau. Ini tak perlu 3 hari 3 malam. On the spot konsep sikap on the spot you boleh ubah. Okay? So itu adalah bergantung kepada apa yang you fikir. You fikir you nak ambil orang punya kesempatan ke atau you nak tolong orang. So macam Sifu train sendiri tau. Dulu Sifu rasa I nak untung duit, I nak untung duit. Tapi lepas Sifu train, okay, ini adalah win-win. Betul tak? I tolong Tio dapat apa yang Tio nak. Betul tak? I tak paksa dia join pun. I tak paksa dia beli pun. So saya tahu Tio perlu aloe vera. Tio perlu minyak ikan, minyak zaitun. I hanya cakap sama dia. So dia nak ke tak nak ke, itu lain cerita. Itu lain cerita. Tapi I sudah kongsi. Kenapa I berani kongsi? Because saya dalam otak saya, Tio perlukan ini. I cerita GP dengan Tio. Kenapa? I tahu Tio perlukan peluang ini. Nampak tak? Itu cara pemikiran. Itu cara konsep dan sikap Sifu. Itu sebab kenapa Sifu sampai hari ini, Sifu walaupun introvert, tapi Sifu can go all out tau. Sifu sudah boleh go all out. Dalam otak Sifu adalah Sifu adalah yang bagi, bukan nak ambil. Sifu adalah orang yang bagi tau, bagi. Give. Bila you otak fikir, I nak take. You rasa takut. You rasa malu. But when you give, you tak akan rasa malu. Contoh, kalau you nak bagi, you nak derma. You nak derma wang bagi rumah anak yatim. Atau you derma wang bagi pengemis. You takut apa? You tak takut Mia. Benar? Bila you bagi, you tak takut Mia. Kalau dia tak nak pun tak apa. Betul tak? I bagi dia tak nak, tak apa. Ada pengemis yang lain. Ada rumah anak yatim yang lain. Yang nak, yang perlu. Itu sebab kita punya konsep sikap sangat cantik tau. So kita akan, kita tak berhenti buat. Tak berhenti buat. When you give, when people reject you, it's okay. Betul tak? Bila you bagi, orang tak nak, itu tak apa. Ramai orang nak lagi. So kita akan sambung buat. Sambung give. Yes, give more. Sambung buat. Sampai 27 tahun. Okay? So Sifu sudah tak takut rejection. Sudah nothing boleh hurt, boleh sakitkan hati saya. Sudah tak ada benda. Kenapa? Because dalam otak Sifu hanya give. I give you tak nak, tak apa mah. Betul? I nak bagi you ilmu, you tak nak, tak apa. I nak bagi you bagi you peluang, you tak nak, tak apa. I nak bagi you produk yang terbaik, you tak nak, tak apa. Ramai orang lagi nak. Nampak itu konsep sikap. So kenapa ada orang dia buat bisnes ini dia boleh buat sampai dia putus asa. Sampai dia tak nak niaga lagi. Itu semua adalah konsep sikap yang salah. You percaya apa Sifu cakap? You trust, you yakin apa Sifu cakap? So mereka yang buat tiba-tiba sudah hilang dari radar, itu semua adalah orang yang konsep sikap yang tak betul. So mereka hanya fikir nak untung. Lepas orang reject, dia rasa kecewa, dia rasa sedih, itu sebab dia give up. Macam Sifu, kita orang yang bagi, never give up. Faham tak? Macam guru agama, dia ajar. Macam ustaz ajar, orang yang tak nak belajar pun dia masih ajar mah. Orang mana ada kata, I give up, I tak nak jadi ustaz lagi. Kenapa? Kerana pelajar dia tak nak tuntut ilmu dengan saya. I tak nak jadi ustaz. Ada tak? Ada macam itu tak? Tak ada. Kenapa? Because when you give, you punya konsep sikap semua sudah jadi betul.
Tapi bila you punya otak hanya fikirkan I nak duit, I nak untung saja, so you akan rasa kecewa, you akan rasa sedih. Itu sebab you tak boleh bertahan. You percaya apa Sifu cakap? You tak boleh bertahan lama punya. Faham tak? Only person give, dia boleh bertahan lama. People yang datang sini nak ambil saja, you tak bertahan lama punya. You trust me. Okay? So Tuhan bagi kita semua orang peluang yang sama. Okay? So kenapa dia jadikan Sifu kaya? You fikir, you fikir. Kenapa Tuhan jadikan Sifu kaya? Kenapa dia bukan jadi mungkin orang lain yang kaya, dia jadikan Sifu kaya? You orang tahu tak apa sebab? Apa sebab Tuhan jadikan Sifu kaya? Kerana Sifu give. You faham tak? So bila Sifu nak bagi, Tuhan kena bagi Sifu lebih banyak baru Sifu boleh bagi mah. You faham tak? Kalau Tuhan tak bagi Sifu kaya, macam mana Sifu boleh bagi? Sifu bagi secara percuma tau. Kalau Sifu tak kaya, mungkin Sifu punya kelas semua Sifu nak ambil yuran. You faham apa maksud Sifu? Kalau Sifu tak kaya, Sifu buat kelas kickstart ke, buat apa ke, Sifu nak kutip yuran sampai ribu-ribu. Kalau Sifu tak kaya. Faham tak? So, Tuhan buat Sifu kaya supaya Sifu boleh bagi ilmu secara percuma. You kena faham tak? Itu sebab bila Sifu bagi, Sifu bagi, give. Ini give lah. Ini bukan jual tau. Ini bukan jual. Kalau Sifu kutip yuran itu jual. Tapi kalau Sifu give, Tuhan bagi Sifu kaya. Faham? Tapi kalau dalam otak kamu semua, hanya nak take saja. Take. So, Tuhan tak akan buat you kaya. Because you take mah, you tunggu orang kaya bagi you lah. Betul tak? Because you mau take saja. I mau ambil saja. I tak nak usaha, I tak nak kerja, I mau ambil saja. Boleh tak? You doa dengan Tuhan pun doa dengan Tuhan pun macam ni tau. Tuhan, bagi saya, give me. I nak ambil saja. You tak akan jadi kaya. So kalau you doa dengan Tuhan, I nak tolong ramai orang, I nak bantu ramai orang. Tuhan, you bagi saya rezeki supaya saya boleh buat sumbangan yang banyak kepada masyarakat. You nampak? Bila you doa dengan betul, you akan dapat apa yang you nak. Tapi kalau you doa hanya nak minta, tak mau usaha pun, Tuhan boleh, itu durian boleh jatuh dari langit lah. Bagi saya. Okay? You guarantee tak dapat. You percaya apa Sifu cakap? Only people give. Hanya orang yang sanggup bagi. Okay? Itu sebab Sifu nak ajar you bermula dengan konsep dan sikap. Tadi ada yang tanya, I malu, I takut nak buat. You malu, you takut kerana you punya konsep sikap dah betul. You punya otak hanya nak take. Itu sebab you rasa takut, you rasa malu. Tapi bila you punya konsep nak give, itu rasa malu, rasa takut semua akan hilang. Dan you akan nampak rezeki akan masuk tak berhenti. Rezeki akan masuk tak berhenti. Boleh? Okay? So Sifu harap semua faham. Okay, Hamidah. Yang penting Hamidah kena faham. Okay? Kena tukar konsep saja. Bukan cara kita, bukan strategi kita, tapi konsep minda kita, sikap kita kena betul. Lepas tu you buat, you akan happy, you enjoy doing. Walaupun orang tak nak, walaupun orang reject, tapi you sambung bagi. Okay? So you tengok, lepas tu doa. Lepas tu you akan dapat rezeki akan masuk. Rezeki akan masuk. Okay? So seterusnya, okay, Sifu nak jemput Robiato. Hello, selamat pagi Sifu. Selamat Pagi. Okay, salam kenal, saya Robiatul Hamdi daripada Bandar Tenggara Johor. Upline CBM Kamariah Muhammad. Okay. CBM Kamariah, alhamdulillah syukur sangat-sangat CBM Kamariah lah yang pertemukan Kak B bersama dengan bisnes yang sangat-sangat best ni. Kak B sangat bersyukur. Kalau setiap hari akan fikir tau. Syukurnya kawan sebab CBM Kamariah tu Kak B punya member. Okay, member. So kalau lah bukan dia yang ajak Kak B untuk bersama-sama dalam platform Forever ni, mungkin Kak B pun
masih tengok orang lain berjaya je kan. Hanya mentengok orang lain je. Bila aku nak dapat 10,000 sebulan. Bila aku nak ada macam ni kan. So alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Okay, lepas tu syukur juga hari ni dah hari kedua berpuasa dan kita dapat berpuasa dengan bertenaga dengan amalkan produk daripada Forever. Kalau tidak kita pun lemah-lemah ada selesu kan. Nak bangun ke tak larat semua kan. So alhamdulillah produk Forever sangat-sangat best dan syukur juga Kak Bi sebenarnya baru sahaja balik daripada Vietnam kan baru-baru ni. So apa yang Kak Bi nak katakan adalah korang memang kena all out sungguh-sungguh lah. Memang sangat-sangat best. Ini adalah first trip Kak Bi bersama-sama dengan Forever. Dan Kak Bi pun tak sangka juga sebab tahun lepas Kak Bi fokus untuk CBM. Fokus untuk dapatkan insentif CBM tau. Dalam masa yang sama bila dah hujung-hujung tahun tu, ada LIT kan, ada local trip. So sebab kita dah rasa macam ni apa yang aku boleh dapat lagi dengan Forever ni, apa yang Forever boleh bagi lagi. Nampak tak hujung-hujung tahun pun kita boleh tengok lagi sebab daripada Forever banyak sangat insentif yang kita boleh kau tau. Okay, dan Kak Bi bagi tahu untuk tahun lepas tu Kak Bi start pun daripada bulan Mei. Maksudnya all out tu memang daripada bulan Mei sehinggalah Disember. Makna kata dalam masa 7 bulanan. 7 bulan tu memang boleh sangat untuk kita fight insentif local trip tu. Apatah lagi korang yang sekarang ni kan. Sebab local trip tak silap walaupun dia belum manager dia boleh mendapatkan asalkan dia 400cc. Lepas tu develop 2 supervisor. So sekarang ni siapa yang dah ada VIP ke kan, develop orang bawah untuk dia naik kepada supervisor pula. Macam tu. Business Forever ni sebenarnya senang je kita duplicate. Duplicate apa yang upline tu ajar dekat kita. Okay. So kita masuk je VIP. Apa yang upline ajar kat aku duplicate dekat downline. Benda tu senang je. So ingatlah dalam kepala apa yang upline aku buat dengan aku. Macam tu dia bagi semangat, dia suruh aku buat ni. So benda tu duplicate je dekat bawah insyaAllah. So dekat Vietnam ni apa yang Kak Bi dapat dan Datuk Desmond one of the speaker daripada Malaysia bagi talk kan. So sangat-sangat teruja. Kita rasa berbangga tau. Kita rasa sebab Datuk Desmond kita punya mentor bagi sharing waktu tu dan apa yang Datuk Desmond share tu sama dengan apa yang kita yang Datuk Desmond share dekat kita semua BOI. Dan tapi apa yang Kak Bi nampak apa yang Datuk Desmond share tu dia orang kan macam teruja tau sebab orang belakang Kak Bi ni yang duduk tu kan orang Vietnam. So dia nampak apa yang Datuk Desmond share tentang skill set, tentang apa ni kalau you fokus produk you akan dapat customer, you fokus business you akan dapat fighter, akan dapat eagle kan. So macam orang yang dekat belakang Kak Bi ni kan dia rasa macam wow. Dia sangat teruja, nampak tak? Bermakna apa yang Datuk Desmond ajar ni sangat-sangat powerful yang orang lain pun mungkin daripada negara lain pun tak terfikir benda ni kan. So ni skill set yang dah tersedia dekat BOI system. Sangat-sangat bagus dan dia orang mungkin dapat hanya kulit saja tapi kita dekat BOI sangat-sangat syukur kita dapat full tau. Daripada kulit masih ke dalam lagi. Dengan kelas-kelas yang kita dapat bimbingan daripada TTE kan Kickstart. That's why jangan miss kelas-kelas special Kickstart dan TTE daripada tim BOI. Okay. So dan dalam masa pergi Vietnam tu korang bayangkan Kak Bi kan, Kak Bi teruja sebab apa tahu? Aku tak payah nak pergi KL. Jadi Forever sediakan tiket daripada Senai pergi ke KL. So jimatlah masa kan. Tak payah nak pergi KL 4 jam juga aku nak ke sana kan. Lepas tu kereta nak letak mana pula kan. Dah terfikir-fikir kan. So Forever dia bagi tiket free dari Johor ke KL. Lepas tu flight makan kan. Semua free. Dekat atas kapal terbang tu dah lah dari Johor nak pergi ke KL tu 50 minit. Tapi tengah-tengah makan belum sempat habis makan. Okey, kita dah nak landing. Dah nak landing. Aku baru 2-3 suap kan terus nak landing. Dah tutup balik. Okey, lepas tu dari KL ke Vietnam pula dapat makan lagi. Jadi Kak Bi nak bagi tahu, korang memang tak sempat nak gastrik tau. Tak sempat nak gastrik join trip daripada Forever. Dia sediakan makan dekat
flight semua kan. So memang sangat-sangat best. Lepas tu Kak B pun belajar daripada otai-otai yang join sama-sama dapat trip daripada ni kan Forever ni. Dia orang sangat-sangat powerful, sangat-sangat bersemangat. Ada seorang CBM Fauzia kan? Fauzia nama dia. Otai kan? Dia share lah. Ada seorang ni tau, Pak Manap tanya dia. Okey Otai. Dia kata, saya nak tanya, you kalau down, apa yang you buat? I tak pernah down. Kak Fauzia cakap tu, I tak pernah down. Takkanlah you tak pernah down selama you punya hidup. Ya, I memang tak pernah down. Dia cakap itu. Faham tak? Apa tu? Tapi kalau you down, you buat apa? I tak pernah down. Dia cakap kan, I tak pernah down. Jadi semua terfikir kan, macam mana you boleh tak pernah down? Ya, I memang tak pernah. I memang sentiasa bersemangat. Memang buat je. Okay, so apa yang Kak B nampak dekat Kak Fauzia ni, dia sebenarnya dalam hidup manusia ni memang kita akan ada hiburan, ada cabaran tau. Bukan tak ada. Setiap orang ni mungkin dia akan rasa juga perasaan down tu. Tapi apa yang Kak B nampak dengan dia ni, kenapa dia boleh cakap, I tak pernah down dalam dia punya hidup? Sebab dia punya macam Sifu cakap lah tadi, mindset dia. Mindset dia sangat bagus, sangat betul. Dan dia boleh twist dia punya mindset tu daripada sebenarnya dia rasa juga macam mungkin dia tak semangat. Tapi dia pandai twist diri dia untuk sentiasa bersemangat. Faham tak? Dia tak melayan. Aku takut, aku malulah, boleh ke buat bisnes ni? Dia tak melayan benda tu. Tapi dia twist dia punya diri untuk okey, apa yang aku boleh buat? Apa solusi daripada cabaran ni? Dia macam tu. Itu yang apa yang Kak B nampak lah. Mungkin dia memang tak cakap, tapi apa yang Kak B boleh conclusion kan, dia pandai twist diri dia. Ni betul-betul fighter. Nak jadi fighter memang kena pandai twist diri sendiri daripada benda yang tak positif tu, kita kena jadikan benda tu jadi positif. Kan kalau kita rasa macam takut tadi kan, takut. Kak B pun takut juga. Yang betul Kak Dato' Desmond cakap kan, dia kita kena terus bertindak. Dia macam tak ada jawapan yang spesifik tau untuk perkara-perkara takut ataupun malu ke apa kan. Sebab Kak B pun sebenarnya malu juga tau. That's why kita paksa diri tau. Kak B nak pakai tudung, nak iron tudung, nak pakai pudar semua. Ingat tak ambil masa tu? Ambil masa tau. Ingat rajin ke? Tak rajin sangat sebenarnya. Aku nak mengayan. Korang yang tak pakai tudung, yang free hair ke apa kan? Buka je Zoom dah boleh bercakap. Faham tak? Ni Kak B nak kena ayan lah. Macam-macam. Aku nak pilih tudung warna satu kan. So benda tu kalau kita tak paksa diri kita, memang kita tak akan bertindak. Macam tu. Memang kena paksa juga. Okay, so dan apa yang juga kami pergi nampak masa pergi Vietnam ni, Kak Fauzia tu sangat bagus tau. Kak B pun belajar daripada dia tau. Dia kan masa pergi kedai makan dekat Vietnam tu, dia jumpa orang-orang ni kan, orang-orang pun sebab ramai Malaysia yang pergi kat situ tau. So orang-orang yang makan tu, dia berbual tau. Okay, so konsep Forever ni sangat mudah sebab kita more kepada sharing. Kita bukan macam menjual tak, tapi kita share. Kak Fauzia tu dia share tau. Okey, dia bagi salah. Okey, you daripada mana? Daripada Brunei. Orang tu semua kan. Saya ada kawan daripada Brunei. Nampak tak? Dia matching dengan orang tu. Saya ada kawan daripada Brunei. Kalau korang jumpa orang Terengganu, saya ada kawan daripada orang Terengganu. Dia matching kat situ. So lepas tu dia siap tunjuk sekejap saya tunjuk dekat handset saya kawan saya yang daripada Brunei. Dia tunjuk nombor telefon orang tu. You kenal tak dia ni? Dia punya nak matching tu. So apa yang dia buat adalah dia lepas tu you pergi ni dengan satu keluarga yelah. Jadi orang tu dia akan tanya balik. You kat sini buat apa? Faham tak? You kat sini buat apa? I travel ni dengan company. Kita cuti percuma. Dia cakap cuti percuma. Nampak tak apa yang Kak Fauzia tu jual dia? Dia jual insentif dari Forever tau. Cuti percuma. Daripada mana company apa? You kenal tak company Forever? Dia cakap lah company Forever kan. Yang botol kuning. Tahu ke? Ramai sangat orang yang tahu tapi dia tak tahu apa kelebihan peluang yang besar di dekat kita punya company ni. Okay, so apa yang kami nampak, kami belajar daripada situ tau sebab kami pun bukanlah macam pandai bercakap sangat. So kita tengok, okay. So kami tiru balik. Kami tiru balik apa yang Kak Fauzia buat tu. Okay, masa kat kedai makan tu jugalah. So ada orang ni daripada dia pergi Vietnam tu nak beli
nak beli barang-barang macam Kak Bi lah dulu kan, buat bisnes kan. Jadi founder kan, beli barang, nak beli ni lah baju-baju semua. So Kak Bi pun share kat dia. Kita tanya-tanya lah dulu, awak daripada mana? Oh, datang sini beli barang kan, dia kata kan. Oh, habis hotel semua awak duduk kat mana? Kat sini. Berapa harga? Saya tanya lah dia kan. So bila dah tanya semua, lepas tu baru dia tanya kita, awak pergi sini buat apa? Saya trip forever. Trip percuma. Oh, ya ke? 4 hari 3 malam. Wah, bestnya. Dekat company apa? Nampak tak? Apa yang Kak Bi tiru tu dengan daripada Kak Fauzia tadi. Oh, berjaya juga aku buat benda ala ni kan. So alhamdulillah Kak Bi pun berbual semua dengan dia kan, ambil nombor telefon. So apa yang Kak Bi nampak setiap kali Kak Bi up dekat status WhatsApp tu kan. Tapi sebelum tu kita ni lah bagi salam, save tahu nombor Kak Bi ni. Faham tak? Penting tau benda ni, save tahu nombor Kak Bi ni supaya kita save nombor dia, dia save nombor kita. Kita upload dekat status WhatsApp kan. Dia asyik tengok aja tau. Okay, so insyaAllah slowly kita akan ajak dia kan, bagi dia nampak peluang lagi dekat bisnes ni. Okay, banyak nak share ni. Sibuk kan. Macam Kak Bi nak share lah yang perasaan takut tadi tu kan. Kak Bi ada tengok satu cerita ni tau, korang boleh tengok kot. Dinosaur, dia dinosaur kartun. Kartun tu warna hijau, dinosaur lah apa tajuk dia kan. Sangat-sangat bagus. Bapak dinosaur ni, dia tahu anak dia ni penakut. Penakut tau. So bapak dia ni dia dedahkan anak dia dengan cabaran-cabaran. Cabaran lah dia pergi ke sungai, menghala ke sungai apa benda semua kan. So satu hari ni bila bapak dia buat situ kan, dia masih lagi ada perasaan takut. Dan bapak dia tengok bapak dia mati kena hanyut dengan sungai kan. So dia sangat-sangat takut. Ini dipendekkan cerita lah. Kemudian dalam kehidupan dia tu, dia ada seorang binatang kecil yang bersama-sama dengan dia untuk menjalani kehidupan dia, untuk dia nak patah balik ke rumah dia tau. Tapi dia sesat. So dia pun mengalami cabaran yang sangat. Burung patuk dia lah, macam-macam lah, puting beliung lah, apa semua kan. Apa yang kami nampak, conclusion lah daripada, korang boleh tengok lah cerita ni memang sangat best. Dia menghagurungi ketakutan kita ni dalam diri. Semua orang ada perasaan takut tau, apa yang Kak Bi nak cakap. Tapi kita tak boleh buang benda tu. Malu pun kita tak boleh buang. Apa yang kita boleh buang adalah kita menghadapi dia. Kita menghadapi dia macam biasa. Memang kita akan ada rasa, Kak Bi kan cakap ni kan, nanti kan Kak Bi dah habis Zoom ni, nanti aku malulah. Alamak, tadi aku cakap dia, aku rasa macam malulah. Tapi kita buat lagi kan. So benda tu biasa. Kak Bi rasa korang pun ada rasa benda tu kan, siapa yang dah pernah bercakap kan, dah habis Zoom, alamak tadi aku cakap ni macam malulah. Okay? So macam benda tu biasa. Kita jangan rasa macam, jangan jadikan dia complicated sangat dalam kehidupan kita. Kita kena twist lah, jadikan positif dan harungi je apa yang kita hadap sekarang. Orang bisnes ke, orang tak bisnes ke, dia memang akan hadap hiburan cabaran. Allah mesti akan bagi. Kan? Jadi alang-alang Allah bagi cabaran kat kita kan, baik kita buat bisnes, faham tak? Baiklah aku tapi faham tak, kalau kita duduk rumah kan, contohlah suri rumah kan, tak ada income, pun hadap cabaran juga, cabaran tak happy, lepas tu duit tak masuk kan, bukan? Lepas tu tak dapat circle yang positif kan, itu cabaran tu, kita lagi stres nanti. Better kita dah duduk dekat platform yang sangat-sangat bagus ni, buat je all out sungguh-sungguh, hadap dengan gembira. Oh, happy je, happy. Okay, happy je. Alhamdulillah, last sekali untuk bulan puasa ni kita tingkatkan amalan kita, doa banyak-banyak bulan ni kan, dengan amal ibadah, dengan bertadarus kan, khatam Al-Quran insya-Allah, dan bangun solat tahajud kan. Oh, Kak Bi bagi tahu tips Kak Bi tahun lepas kan. Masa bulan puasa tu kan, kita sebelum nak berbuka kan, ini korang memang kena buat tau. Kena buat. InsyaAllah sangat-sangat powerful tau. Okay, sebelum nak buka puasa kan, kita ada 10 minit tu kan. Kak Bi memang all out sungguh-sungguh 10 minit tu Kak Bi doa. Waktu tu Kak Bi doa sungguh-sungguh. Setiap hari aku, Kak Bi puasa ke tak puasa ke kan. Ya kita period tak puasa kan. Orang Islam period dia tak boleh puasa. Lepas tu, kita all out sungguh-sungguh waktu tu. Alhamdulillah Kak Bi memang nampak natijahnya kan. Selepas bulan puasa ni, rezeki tu berganda-ganda.
Berganda-ganda. That's why memang ini adalah bulan yang sangat-sangat mulia untuk anda semua. Bukan saja waktu nak berbuka tu, tahajud. Itu antara doa yang paling tepat kita tembak. Faham tak? Kalau kita doa mungkin waktu zuhur ke, waktu asar, waktu lain-lain kan. Kita tak tembak tepat tau. Mungkin kita akan tembak tersasar kan. Tapi waktu tahajud tu bangunlah kan. Tembak betul-betul doa waktu tu all out sesungguh sampai nak menangis ke apa, tembak Allah bagi. Tembak Allah bagi. Ya Allah, aku nak income 10,000. Tembak Allah bagi. Allah bagi. Okay, so itu saja daripada Kak B. Terima kasih banyak semua. Thank you Sifu. Okay, kami doakan semua anda dapat jadi CBN, dapat eager manager dan semua insentif yang berada kat Forever ni. Okay, Assalamualaikum. Bye. Okay, thank you. Wow. So banyak best perkongsian. So anda yang tak pergi Vietnam memang rugi besar lah, nampak? So bila you boleh bergaul dengan leader-leader, banyak ilmu baru kita boleh dapat. Dan Robiat tu dia adalah satu example yang sangat baik. Dia kata apa? Dia kerja CBM. So walaupun tak capai CBM tapi masih dapat local trip. So itulah cara lah bagaimana kita nak buat kerja dalam Forever, okay? So kita sentiasa aim higher. Kita aim yang tinggi. Kalau tak kena pun kita masih boleh dapat lah something. That's why Forever sangat baik lah. Bagi Sifu dia sangat baik. Macam mana pun dia nak kasih juga. You tak kena pun dia nak kasih juga. Itu yang sangat best. Tadi ada dengar, ada sharing satu story. Story tentang dinosaur. So sebenarnya Sifu tak tengok lah itu story dinosaur. Tapi bila Sifu dengar Roberto sharing tentang kisah dinosaur itu, dia lebih kurang sama dengan Lion King. So bagi anda, kalau you mau tengok Lion King pun sangat bagus. Lion King you boleh pergi cari yang latest punya lah. Lion King itu story tentang Simba. Simba pun dia jadi penakut lah selepas ayah dia meninggal. So tengok macam mana dia overcome lah. Dia overcome. So itu story pun menang banyak award lah Lion King. So bagi anda yang belum tonton lagi, so boleh pergi cari ini one of the best movie lah. In the history, okay? Okay, so kita sudah cukup masa. Bagi anda yang lewat, angkat tangan. Okay. Jangan kecewa. Jangan putus asa. Kita ada banyak lagi. Teppanyaki pada masa akan datang. Yang penting mesti kena angkat tangan cepat-cepat. Mula-mula baru 2 tangan. You orang tak cepat angkat. Kena angkat cepat. Next time. Okay. So last Sifu ada sedikit notice. Sifu nak bagi tahu. First adalah tentang kita punya kita punya okay, kita punya dinner. Okay. So kita punya dinner pada 20 hari bulan 20 hari bulan April. So last call untuk semua. Bagi anda yang belum tempat tiket, okay, cepat pergi tempat. Okay. So you boleh tengok masa depan kamu. Tengok semua leader, top leader kita yang naik pentas. So Sifu suka attend rally. Sebenarnya Sifu suka attend pengiktirafan. Kerana apa? Kerana kita boleh tengok masa depan kita. So bagi yang tak attend, mungkin mereka tak percaya satu hari nanti mereka akan atas pentas. So bagi dengar nasihat Sifu, kalau boleh mesti kena hadir because event ini setahun sekali saja. Okay? So untuk datang dapat tengok masa depan kita adalah sangat penting. Baru kita tahu hala tuju kita. Nak sampai ke mana, okay? So lepas tu next adalah eagerness meeting. So eagerness meeting, tapi ini hanya untuk manager level ke atas saja. Okay? So ini link untuk daftar. So ini ada termasuk lunch lah. RM25. Okay, ya orang hanya bayar lunch dengan itu sewa hotel saja. Okay. So ini untuk manager ke atas saja. Tapi ini limit lah. Ini hanya limit kepada 150 orang saja.
Okey. So ini adalah pada Ahad, bermakna lepas dinner esok pagi pukul 9.30. Okey, kita akan buat Eagle Nest sampai pukul 12. Sampai pukul 12. So banyak ilmu yang baru Sifu nak sampaikan dan juga banyak strategi kita akan bawa untuk apa, untuk sedikit discussion discussion untuk kemajuan BOI secara keseluruhan. Okay, so ini pun Sifu akan share link dia. So tapi you orang kena manager, ini kena manager. Kalau bukan manager you daftar, kita akan reject. Kita akan reject. Okay, so hanya manager saja yang boleh daftar untuk ini. So link Sifu sudah share. So bagi anda yang sudah manager, cepat ambil peluang. Cepat ambil peluang untuk join Eagle Nest meeting dan juga dinner. Okay, bagi yang sudah pergi dinner, so terus ambil peluang saja untuk join Eagle Nest jika anda sudah manager. So hari ini Sifu harap Tepan Yaki ini beri banyak manfaat dan beri banyak inspirasi. Dan di sini Sifu nak doakan semua yang join Tepan Yaki pagi ini, semua boleh capai impian pada tahun ini. Dan Sifu sekali lagi Sifu ucapkan selamat berpuasa dan selamat kita sambut bulan Ramadan yang mulia dan yang bawa rezeki yang besar. Okay, so last kita sama-sama nyanyikan lagu slogan kita untuk tamatkan. So kita punya Tepan Yaki pada pagi ni. So are you ready semua? Yes? Yes, Sifu. Go. Millionaire. Yes, no limit, go, millionaire. Yes, no limit, go, millionaire. Yes, no limit, go, millionaire. Bye bye.